Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bertemu lagi kita pada petang ini dengan dua orang tamu istimewa kita. Kedua-duanya daripada Pasir Mas, sebuah daerah yang paling berautoriti ya, di Malaysia ini, orang Pasir Mas. Yang pertama ialah Tan Sri Zaman Khan Rahim Khan, seorang yang terkenal dalam bidang kepolisian dan sudah berada pada ranking yang tinggi dalam perjawatan polis, kemudian dipindahkan sebagai pengarah penjara. Ini zaman old guard lah. Kemudian yang keduanya muda sikit daripada beliau, iaitu semua juga yang dikenali, ialah Profesor Emeritus Tan Sri Muhammad Kamal Hassan. Panjang namanya saya terpaksa tengok di kertas, takut terputus nama dia. Payahlah. Jadi sekarang ini saya akan soal satu soalan saja untuk seorang, kemudian kita santailah. Dan sebagaimana biasa, Dr. Muhammad Kamil sedang bersedia untuk menjadi seorang pencelah yang akan mengemukakan berbagai pertanyaan. Saya akan jadi juruacara salah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali saya nak minta Tan Sri Zaman respon kepada perbualan saya pada hari ini. Saya nak mulakan dengan kata-kata seorang yang saya minati, iaitu Presiden Soekarno. Ini ramai orang yang tak suka dengan dia, tapi dari segi politik saya rasa Soekarno adalah seorang pemimpin yang hebat. Kata beliau, pajar menyingsing bukan kerana ayam berkukuk, tetapi ayam berkukuk kerana pajar menyingsing. Kebebasan bukan kerana kemerdekaan, tetapi kemerdekaanlah kerana kebebasan. Artinya, yang memerdekakan kita ialah kebebasan kita. Kalau kita belum bebas, maknanya kita belum merdeka. Tapi realitinya sekarang, Tan Sri, kita belum bebas dari berbagai-bagai kelemahan diri kita dalam masyarakat sendiri. Kita masih tidak bebas daripada kejahilan. Orang kita yang tak pandai baca, yang buta huruf, yang kemudian yang celak huruf, kemudian jadi buta balik. Kemudian daripada kemiskinan, kita masih orang Melayu dalam negara kita miskin, moral kita masih tidak tinggi dan sebagainya. Jadi adakah kemerdekaan kita itu hanya kemerdekaan separuh matang? Dan bagaimana cara yang kita cuba membaiki? Saya bagi 5 minit, 6 minit gitulah kepada Tan Sri untuk round ni. Silakan Tan Sri Zaman. Terima kasih kerana menjemput saya terlibat dalam macam ini. Jadi saya boleh dikatakan budak merdeka lah. Tahun 97 saya form 3. Profesor Kamal kita form 2 that time. Jauh secara sama dekat Terengganu. 1 year junior lah. Saya mari ke Kuala Lumpur ni tahun 57. Tahun 57. Kerana bertanding dalam hoki merdeka. Jadi malam tu saya dengan 2 lagi kawan, seorang tu dah meninggal, Mokhtar daripada Kuala Krai, dan Tan Sri Abu Talib, AG kita yang baru. Dia masa tu form 5 katanya. Kita mari ke Kuala Lumpur untuk main hoki merdeka game, hoki untuk sekolah. Jadi pada malam 31 tu, saya dengan Tan Sri Abu Talib, dengan Aurah Mokhtar Ali, keluar pergi ke Padang Merdeka ni. Depan Clock Tower tu. Dan duduk di situ. Saya melihat ramai betul manusia orang tu. Semua Melayu, Cina, India apa semua sana. Penuh. Jadi sungguh aman, ramai. Kita semua seronok untuk tunggukan masa bendera kita naik. Di situlah akhir sekali saya menyanyi lagu God Save the Queen. Masa tu waktu bendera. Lepas tu kita pun menyanyi Merdeka Aku masa bendera naik. Satu perasaan sukar nak dibayangkan lah, berasa kita. Ada setengah orang menangis lah.
Dan sungguh pun di dekat fountain air pancur dulu tu tepi jalan. Bukan macam sekarang, tepi jalan. Jadi Cina ada, Melayu ada, tak ada apa-apa. Semua bercakap tangan apabila bendera kita naik tu. Jadi itu pada saya baguslah. Tapi maaf yang saya kata begini, sungguh pun kita dah merdeka sebegitu lama. Negara kita masih belum lagi merupakan satu Malaysia. Kita berpecah belah. Tidak macam dulu. Malahan tahun 50, tahun 60 saya mari ke Kuala Lumpur ni untuk belajar. Profesor Kamal tahun 61 rasanya. Saya dulu sini. Percampuran kita tidak ada lah itu di sekolah pun bagus. Semua terlibat. Budak Cina, budak Melayu, India, tapi saya ambil berat sangat. Merdeka ni untuk apa? Kita nak keamanan, kebebasan. Kebebasan terkandung kepada muhibah dan sebagainya. Tapi pada saya keadaan tidak sebegitu sebagaimana yang kita harapkan. Baik harapkan perpaduan kita itu tidak makin sehari makin teruk kalau boleh saya kata. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Banyak perkara-perkaranya lah. Tapi pada saya merdeka bukan bermakna kita hidup bebas tanpa kira. Yang saya kecewa sekali ialah kegagalan pihak-pihak yang bersetuju dengan perlembagaan yang dibuat itu betul-betul menghormat dan mengamalkan apa yang diperlukan undang-undang kita itu. Jadi pada masa sekarang ini nampaknya, maaflah saya kata ni, kita pun umur dah lanjut, makin sehari-hari itu kita dapat keadaan perpaduan tu tidak tercapai. Banyak. Saya sendiri tiap-tiap kali hari merdeka lah, saya pergi round kawasan Ampang, saya pergi kawasan Serdang dan di Kepung, kawasan di mana nak mengisat climate. Adakah dia orang ni hormati negara ini? Pasal bendera dan sebagainya. Duku cita dimaklumkan untuk kita apabila kita mengemban bendera ni, itu semangat. Kalau kita pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke Taiwan, apa masa dia, kalau hari National Day dia tu, kalau Taiwan tu double 10. Kalau di Indonesia pun, bendera tu terkibar-kibar, taksi, kereta, pakai bendera semua. Pakai bendera. Kita nampaknya dalam kebelakangan ni lah, dalam 5 tahun, 6 tahun kebelakangan ni, perkara ni tidak berlaku. Saya pergi ke satu kawasan di Ampang, dekat rumah saya, tak apa jauh. Di situ satu street tu ada bendera. Jadi saya pun komen lah kepada kawan saya ni, Datuk pun kenal dia, Datuk Ghazali kita lah, show kita. Dia kata, oh, your street is very good, man, loyal to the country. No lah zaman, kata dia. Saya beli bendera ni bagi dia orang suruh pasang, kata dia. Orang lain tidak pasang. Pergilah tengok mana-mana pun, Datuk, bendera kita tidak dipasang. Kepada saya, mengibarkan bendera ni memberi gambaran tak kita, cinta kita, loyalty kita kepada negara. Ini tidak berlaku. Makin sehari makin sibuk. Kalau dulu kita masih ingat, hari merdeka ni ada bendera kecil kita fly in our car. Almost every car. Penuh ada. Kalau saya pun pernah dijemput ke sambutan Hari Merdeka dulu di Padang Merdeka di KL, lepas tu di Putrajaya. Siapa yang hadir beribu-ribu tengok ni? Siapa tu yang hadir? Boleh katakan orang kita. Pemerintah lain tu tak nampak langsung. Budak-budak sekolah ramai dari bahagian kepadaan. Jadi kepada saya ini satu gambaran yang tidak menunjukkan kita, perpaduan kita tu
makin rapat tidak. Dan itu ya. Dan satu lagi, tuntutan orang tua kita yang buat perlembagaan tu tak setuju dengan beberapa perkara ni. Sehingga kan ramai orang yang pendatang masa itulah diberi kerajaan begitu saja 1 million katanya tanpa mengangkat sumpah taat kepada raja dan negara dan sebagainya. Sampai begitu sekali kita orang Melayu bagi peluang. Maaf saya katakan makin hari makin berderai. Malahan saya kata ada kalau di Kelantan pecah 1000. Jadi pinggan tu kalau banyak ada orang nak pecah gelas ke, kita kata pecah 1000. Jadi itulah perkara tu sekarang. Tidak ada usaha-usaha untuk menyatu padukan kita. Usaha tu ada, tetapi elemen-elemen yang menyikap perkara ni tak ada. Yang berada. Itu saya rasa satu perkara yang menjadi satu perkara serius lah kepada saya. Pasal apa? Kalau kira-kira tu saya pun bukan 100% Melayu. Seakan-akan saya tu orang Pakistan, Kelantan dia panggil Tok Syekh. Kan? Dia panggil Tok Syekh. Tapi saya tidak. Tapi Tok Syekh Melayu lah ni. Tok Syekh Melayu. Ya. Tok Syekh. Kadang-kadang budak sini, masa rusuhan di Universiti Melaya ni, atas bukit tempat houseman hostel tu, saya di PGM tu keluar mari, kata ramai situ. Saya tahu orang Kelantan semua. Tok Syekh, baliklah kamu jadi. Dia kata begitu sekali. Saya tahu dia orang budak Kelantan. Dia kata saya, oh Tok Syekh baliklah kamu kata dia. Jadi kita tidak apa-apa tu kita ambil sebagai bola Sunda. Jadi itu perkara yang mutakhir merdeka lah. Apa makna merdeka ni? Makin hari makin teruk kita. Kita tengoklah kedudukan orang kita sendiri pun. Dan upbringing kita pun daripada segi sosial kan. Siapa yang buat perkara-perkara ni, dadah, mak rempit apa semua ni. Saya masih terlibat dengan aktiviti pencegahan dadah. Makin hari makin teruk. Makin teruk. Jadi kita sebenarnya kalau nak pergi berjalan tempat-tempat yang terbiar sikit di Kuala Lumpur ni, rasa takut juga. Pasal banyak penyakit dadah. Jadi banyak perkara yang saya rasa perlu diambil beratkan balik kepada orang. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya nak ikut jalur pemikiran Tan Sri ni. Saya kena potong satu soalan pergi kepada Tan Sri Prof Kamal Hassan. Sebab Tan Sri sudah ulas dari segi perbalahan, perbezaan pendapat, perkelahian dan sebagainya. Saya Tan Sri nak tanya Tan Sri Kamal satu yang saya perhatikan. Dalam masa penjajahan, yang melindungi kita ialah penjajah. Sebelum itu, dalam masa kita diperintah oleh raja-raja, yang melindungi kita ialah raja-raja. Kemudian sekarang ini sesudah merdeka, kita dilindungi oleh perlembagaan. Jadi macam Tan Sri Zaman sebut tadi. Walaupun perlembagaan itu menjamin kita sekian, tetapi nampaknya jaminan itu semakin terhakis dan perlembagaan itu macam selai kertas yang kertas putih warna sebagainya yang bisu, yang tidak berfungsi sangat. Bagaimana Prof Kamal boleh mengulas hal ini? Ya, dan di samping itu ulaslah dari segi perbalahan, perpecahan penselan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia kekanda saya Tan Sri Zaman Khan, yang berbahagia adinda-adinda Prof Mahmud Zuhdi dan Prof Dr. Kamil dan yang lain-lain lagi. Terima kasih kerana beri peluang pada saya. Soalan yang dikemukakan tadi oleh Prof Mahmud
Sekarang ini sepatutnya kita dilindungi oleh perlembagaan, tapi nampaknya perlembagaan itu semakin tidak berkesan, tidak efektif. Saya fikir begini, Prof. Ini masalah ketidakberesan politik waktu kita mendapat kemerdekaan. Ya. So, pencapaian kemerdekaan tadi Prof tidak sentuh soal pencapaian, kan? Ya. Sekilas tentang pencapaian. Ada katalah dua cara besarlah untuk mencapai kemerdekaan. Satu dengan kekerasan, revolusi. Soekarno buat macam tu. Satu lagi dengan perundingan. Tunku Abdul Rahman begitu. Tapi dalam perundingan kita dengan British sudah meletakkan syarat-syarat sebelum perundingan lagi. Sebelum maknanya kita mesti bersatu dulu dengan rakyat-rakyat lain, dengan bangsa lain. Kita mesti ada satu parti yang Melayu kiri itu dipinggirkan. Ishak Haji Muhammad dan Bustamam yang kiri itu dipinggirkan. Sebab itu anti-British. Tapi yang Western educated lawyers ni macam Tunku Abdul Rahman ni yang sangat mesra dengan Britain dan budaya Britain. Malah bercakap bahasa Inggeris lebih fasih dari bahasa Melayu. Jadi orang-orang inilah yang diundang untuk berunding. Jadi perundingan yang tidak level playing field. Dari tuan yang nak beri dengan penerima yang terima apa saja yang tuan nak beri. Malah kita punya perlembagaan waktu dirangka itu mengikut perlembagaan India. Kalau tidaklah kerana seorang wakil daripada Pakistan memberi sedikit pandangan, barangkali dia jadi betul-betul macam India. Ini tidak ada satu agama rasmi pun. Tapi di England ada agama rasmi. Tapi agama rasmi itu agama yang seremonial. Jadi yang kita faham daripada pemikiran Tunku Abdul Rahman dan yang pergi dengan dia Chen Lok dan yang lain pergi itu mewakili perikatan, itu pergi dengan sedia berkompromi. Dan Inggeris memberikan beberapa syarat, kena jaga dia punya harta di Malaysia, estate dia, estate getah dia, dan dia punya perniagaan timah dan sebagainya mesti jaga. Jadi kita mesti jaga dia punya Western British legal system, kita kena jaga. Dan jadi macam-macam dia bagi, akhirnya kita terimalah kemerdekaan, katanya di atas silver platter. Kononnya British berilah apa yang kita nak. Sebenarnya bukan begitu. Yang realitinya ialah dia beri apa yang dia nak. Bukan apa yang betul-betul baik untuk kita. Jadi kita terimalah suatu perlembagaan, constitution, yang kononnya adalah provision-provision, peruntukan-peruntukan yang menjaga kepentingan Melayu dan Bumi Putera. Tetapi kepentingan itu akhirnya hilang begitu. Dan oleh kerana desakan-desakan daripada minoriti yang lain, dan mesti kita cuba kena ingat bahawa British sudah menyediakan tempat yang istimewa kepada minoriti yang pendatang. Sebelum kemerdekaan lagi. Dia dibawa ke dalam bandar, dia diberi kemudahan. Malah kerakyatan dia nak pun diberi tanah-tanah, dia nak diberi apa semua diberi. Jadi maknanya, dan orang Melayu terpaksa terima sebab British masa itu dia yang memerintah. Jadi kemerdekaan itu bukanlah arti kata betul-betul kita bebas daripada kontrol kawalan British. Kita cuma bebas secara formal dan tetapi kepentingan-kepentingan British itu masih kekal, dan pemimpin yang dilantik untuk memimpin Melaya yang merdeka, the Federation of Malaya, ialah pemimpin-pemimpin yang Western British educated, yang secular minded, intellectuals dan juga elite. Jadi mereka akan senang dengan budaya British,
senang dengan bahasa Inggeris, senang dengan institusi, tapi namanya Melayu. Dan begitu juga yang India, yang China, itu minoriti kecil yang sedia terima apa yang hendak diberikan oleh masa itu Tengku Abdul Rahman. Jadi balik pada perlembagaan. Jadi perlembagaan kita ini sudah sebenarnya dia mengandungi beberapa ambiguities. Umpamanya, sampai sekarang kita tidak lagi dapat menyelesaikan identiti negara kita ni apa sebenarnya. Is it a secular state? Is it an Islamic state? Is it a Malay nationalist state? Or is it a hybrid state? Neither Islamic nor secular. Tapi Tun Dr. Mahathir, dia nak selesai masalah ini, dia kata this is an Islamic state. Seolah-olah selesai masalah. Tapi kalau Islamic state dari segi pada pandangan dia, mungkin suatu title saja Islamic state, tapi in reality banyak benda yang tidak Islamic. Kan? Jadi, dan yang minority tetap menuntut bahawa Malaysia ini ialah secular state. Oleh kerana itu, bagi mereka, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada orang Melayu dan kedudukan istimewa Islam, itu pada pandangan saya, mereka tidak dapat terima. Sebab kalau mereka terima pun, itu sebagai semacam agama Kristian di UK. Maknanya ceremonial purpose okey, tetapi kalau substantial role of religion mereka tolak. Kita pula, dan ini Prof Mahmud pun mungkin ingat, perjuangan Tan Sri Ahmad Ibrahim. Bagi dia, definisi Islam jangan diberi definisi Barat, iaitu just religion in the narrow sense of the word. Tetapi bagi Tan Sri Ahmad Ibrahim, it is more than a religion. It is a complete way of life. Jadi kita interpret agama itu mengikut kefahaman kita, bukan kefahaman Inggeris. Tapi ini dicabar oleh minoriti-minoriti yang pro-secular. Jadi sampai sekarang tak selesai masalah ini. Jadi itu sedikit sebagai mukadimah kepada isu perlembagaan ini. Ya, menarik sekali ya. Dr. Kamil, macam mana sebelum kita pergi santai, ada soalan daripada Dr. Kamil untuk siapa-siapa antara dua ni, kemudian bagi satu lagi ya. Saya pergi Tan Sri Prof Kamal dulu lah. Ya. Prof, sekarang ni kalau kita lihat tadi elit politik dan perlembagaan semacam bukan gagal, maknanya tidak berjaya sepenuhnya. Tapi kita ada satu lagi, elit intelektual. Setelah 60 tahun merdeka dan universiti banyak tumbuh dan ramai para intelektual kita sampai ribu-ribu orang dah sekarang ni. Adakah elit intelektual juga tidak mampu untuk menampung kelemahan-kelemahan yang ada pada elit politik tadi? Okey, terima kasih Dr. Kamil, soalan yang berat. Susah saya nak jawab tu. Sebab ini menyentuh diri saya juga sebagai kelompok yang kedua ni kan. Tapi dalam sistem kita ialah pemimpin politik lah yang berkuasa. Tengok kalau siapa menteri pendidikan masuk, mana-mana menteri pendidikan masuk, tak kira dia itu tak ada di ijazah ke tak kira, dia bawa satu dasar baru, semua universiti mesti ikut. Kerana wang datang daripada menteri dan datang daripada kementerian. Dia menentukan dasar. Jadi boleh bercakap, tak boleh bercakap. Kalau bercakap pun mesti sesuai dengan kehendak kerajaan. Jadi you have to be politically correct all the time. Jadi kalau yang tidak politically correct, dia akan tersingkir. Jadi maknanya dominasi politik itu sangat-sangat besar dalam negara kita. Betul tu Prof. Saya pun nak buat sesuatu untuk opsi, tak ada apa, out dah. Tak sempat dah. Ada soalan untuk Prof apa tu? Ya, itu untuk Tan Sri. Untuk Tan Sri Zaman saya rasa kehebatan raja-raja dulu ialah kredibiliti raja sebagai pemimpin dan juga hormat rakyat serta kasih sayang rakyat kepada tuanku-tuanku yang menyebabkan rakyat begitu patuh kepada raja-raja.
Dan mungkin juga dalam istilah kita, raja itu ada daulat. Jadi bagaimana dalam zaman sekarang ini, soal keamanan, keselamatan lah yang paling diharapkan oleh rakyat yang ingin bebas dan merdeka. Jadi bagaimana kita boleh meningkatkan kasih sayang rakyat kepada para pemimpin seperti kita mengasihi raja-raja pada zaman dulu yang boleh sedikit sebanyak mungkin dapat menyembuhkan sedikit sebanyak penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Ya, nanti kita boleh interact lah. Kalau nak apa-apa. Berat nak jawab soalan ini. Jadi saya bagaimana saya kata awal lagi, saya bimbang berkaitan dengan perpaduan dan dan tidak ada perpaduan kalau kita tak boleh taksir negara kita. Itu pada pendapat saya. Jadi kalau masa dulu kita diberi apa pendidikan di sekolah-sekolah pun berkenaan dengan raja dan sebagainya. Tetapi cara-cara yang dilakukan saya rasa berbeza pada sekarang. Pada sekarang ini oleh sebab kita terlalu longgar daripada penghormatan perlembagaan dan sebagainya dan institusi raja ni, mungkin saya boleh katakan penghormatan muda-mudi ni kepada raja nampak berkurangan, tidak macam dulu. Itu saya rasa pendapat saya. Oleh sebab itu saya pun dalam satu jawatan kuasa bergerak memperkasakan raja-raja. Saya kata dengan lantang bahawa kelakuan raja pun mesti diberi perhatian. Bukan? Datuk sendiri pun ada malam kita mesyuarat di Istana Perak dulu. Jadi boleh Tan Sri bagi pengalaman sikit kita daripada satu istana ke satu istana, kemudian sama ada perubahan ke arah kebaikan atau tidak, kemudian masalah pasak lagi, masalah wasiat raja lagi. Ya, bisa saja saya rasa kita saya sendirilah, saya sendiri ni, kalau saya taat pada raja, saya muliakan dia raja. Saya muliakan dia. Menghormati dia lah payung kita dan sebagainya. Tapi keadaan telah bertukar. Banyak orang-orang yang rakyat kita, rakyat negara kita ni yang kaya, yang mewah, yang menampaknya tidak begitu menghormati institusi raja ni. Tidak menghormati. Jadi apabila perkara ini berlaku, sudah tentu orang lain, orang yang bukan Melayu pun terakis juga dia punya loyalty kepada raja-raja dan sebagainya. Jadi itu sebab saya sangat berani nak cakap pada itu. Kita perlu tekankan bahawa institusi raja-raja ini sangatlah penting, sangatlah mustahak bagi perpaduan, khususnya kepada orang Melayu kita. Jadi yang satu perkara yang saya selalu mengganggu fikiran saya ialah ahli-ahli politik, khususnya orang-orang kita Melayu, mesti perkasakan kedudukan raja ini. Misalnya, saya terkejut. Ini dalam 10 tahun dulu, oleh sebab satu insiden yang berlaku di lain, di seluruh negeri, kerajaan telah dengan itu membuat pindaan kepada undang-undang. Atau perbagaan pun, berkenaan kuasa untuk mengisytiharkan emergency dan sebagainya. Ini menguntungkan institusi raja. Pada saya, saya masih ingat masa saya kecil dulu, katanya di Kelantan, oleh sebab apa tak tahulah,
Saya malah sebut polis dengan tentera bergaduh. Tentera tu gaduh. Saya kecil lagi begitu. Tapi ni orang cerita pada saya. Dia kata akhirnya bila tentera dengan polis nak menembak apa tu ni, raja keluar. Dia menceritakan kedua-dua belah akur kepada perintah raja itu. Ya. Jadi kita mesti orang Melayu mesti hormat pada raja. Ya. Kita mesti pegang pada raja. Kalau kita abaikan perkara ni, kita juga yang rugi. Kenapa? Maruah Melayu jatuh dan sebagainya. Ya, ya. Jadi kita kena menegakkan kedudukan raja kita. Semoga dia boleh. Ya betul, nanti raja tak boleh buat sesuka hati dia pasal pada undang-undang dah tukar sebenarnya. Ya. Malahan ada satu mahkamah sekarang untuk diraja sebenarnya. Tapi saya rasa lah apa juga berlaku kita mesti hormat diraja. Saya tersebut satu teladan. Saya masih ingat ada satu masa itu saya kena satu kes dengan satu putera yang dikatakan melakukan sesuatu lah. Saya sebagai pengarah PIP dikena siasat kes ini. Ya. Jadi saya pergi menyiasat. Tetapi oleh sebab cara kita pergi menghadap dan sebagainya, saya dihormati oleh raja itu. Dihormati. Ya, ya. Sampai dijemput kejamuan makan dengan keluarga dia sekali-sekali. Kepada saya itu satu kehormatan, bukan kepada saya, kepada pasukan polis raja juga, dan kepada undang-undang negara kita. Itu ada. Okey. Jadi sorry. Okey. Jadi raja ni kita kata rakyat kita mesti aku kepada bahawa institusi raja-raja ni mustahak. Ya. Okey. Okey Tan Sri, lepas ni kita sambung balik dengan agenda yang Tan Sri kata tadi memperkukuhkan kedudukan raja-raja seperti rakyat Raja Au dan Tebing. Saya nak bagi balik kepada Prof Kamal sekejap, nak sambung yang Prof Kamal kerana politik tadi. Kuasa politik terlampau besar, makan politik, minum politik, mandi politik, semua. Segala-galanya orang politik, sehingga kan saya ingat di Universiti Melaya dulu ada seorang tukani di Universiti Melaya. Kemudian bila dah jadi wakil rakyat apa semua, Pak Engku dia kena address kat dia. Jadi satu keadaan yang sangat mendukacitakan lah. Walaupun daripada gap apa tu, Pak Engku terpaksa. Dan kalau macam ni, kita MDN lah, saya nak sebut MDN ni, kita satu daripada kita punya misi ialah untuk menukar pengaruh daripada kedudukan politik yang terlampau berkuasa kepada kuasa orang-orang yang pembina masyarakat ini. Intelek, para penggiat sosial dan sebagainya, supaya tidaklah semua kuasa duduk di tangan orang politik dan tidaklah kita bergantung di satu dahan. Jadi kita kena ada banyak dahan. Apa Prof punya ulasan? Alhamdulillah, saya sangat setujulah Prof dengan pandangan itu. Kita dah lama kan di universiti, kita berpegang pada prinsip the authority of power versus the power of authority. Jadi kita berpegang pada the power of authority, bukan the authority of power. Jadi politicians dia pegang power. Dan dia guna authority. Jadi staff akademik pun terpaksa tunduk, student pun tunduk. Saya sewaktu saya jadi rektor 7 tahun di UIA, dan student saya rasa tak pernah nak cium tangan saya. Tetapi apabila seorang timbalan menteri masuk ke kampus, bekerja-kerja nak pergi cium tangan menteri, kan itu maknanya persepsi student itu sendiri merasakan kerana power duduk di sana, dan masa depan dia bergantung kepada
kepada ketentuan yang dibuat oleh kuasa politik, bukan ketentuan yang dibuat oleh seorang pensyarah universiti walaupun dia profesor. Jadi dia tak, jadi budak-budak tak cium tangan saya, alhamdulillah. Tak cium, kan? Tapi itu nak menunjukkan bahawa persepsi student ialah bahawa dia faham realiti kita ini, walaupun timbalan menteri, dia ada kuasa. Saya waktu saya jadi rektor, dasar saya tidak campur tangan hal ehwal mahasiswa, saya serah kepada mereka. Saya dulu waktu saya mahasiswa di Universiti Melaya, saya juga macam-macam radikal juga. Tapi tak adalah kuasa universiti itu kawal saya. Sebab kita masa 3-4 tahun, masa itulah kita jadi radikal. Masa itulah kita rasa kita boleh tumbang ke seluruh dunia ni. Itu maknanya kita bermimpi-mimpi dalam zaman itu. Bila keluar kita berhadapan dengan realiti, kita pun tahulah. Jadi itulah maka pelajar-pelajar yang idealis di universiti akhirnya menjadi realis dalam politik, akhirnya menjadi pragmatis dalam politik. Dia mula-mula realistik, lepas itu menjadi pragmatik. Untuk kekal berkuasa, dia menjadi pragmatik. Kita dalam dunia akademik, kita berpegang pada authority ilmu. Authority ilmu. Jadi dan ini yang diajar oleh Al-Quran. Untuk berpegang pada ilmu yang datang daripada Allah, yang datang pada Rasulullah SAW, datang daripada ulama, ilmu-ilmu yang membimbing kita kepada kebenaran. Itu yang kita berpegang. Jadi sentiasa ada ketegangan antara dunia akademik dengan dunia politik, real politik. Jadi soalan Prof tadi untuk macam mana MKN, saya ingat, saya rasa begini Prof, saya rasa saya pun saya nak buat secara kecil-kecilan di Universiti UIA. Kita pernahkah kita fikir bahawa ahli-ahli politik sekarang ini, adakah seorang daripada mereka pernah mengikuti satu sistem pendidikan politik secara objektif, bukan yang daripada parti mereka, itu pembinaan kader. Pembinaan kader itu menuntut kesetiaan kepada parti. Parti dikeramatkan, sedangkan parti ialah alat, parti ialah wasilah. Gharat itu yang keramat, bukan parti yang keramat. Parti boleh berubah, tapi tujuan, hadaf yang suci itu yang keramat. Tapi kita terbalikkan, parti kita keramatkan, tujuan itu ikut apa saja. Akhirnya cara tujuan menentukan cara. The end justifies the means. Politik yang realitinya. Jadi saya cadangkan Prof, dalam MDN ini mungkin kita buat satu waktu, kita adakan satu macam seminar, simposium, kursus, program untuk potential politician, pemuda-pemuda yang nak jadi ahli politik, Melayu, Cina, tak kira. Kita berikan nilai-nilai tentang apa itu kuasa. What is power? Whose power? Power, orang pegang kuasa itu apa dia? Apa itu amanah? Apa itu khalifah? Apa itu ibadullah? Apa sifat-sifat ibadur rahman? Itu tak pernah kita didik orang-orang yang nak jadi orang politik. Dia tiba-tiba masuk aja begitu kan? Dia minat, dia masuk. Dia nampak seronok, dia masuk. Kesediaan. Cuma dia ada cakap mesti berapi-rapi, lancar, retorika penuh dan ada karisma. Okey, masuk politik. Kan? Tapi bila dia masuk di situ, lama kelamaan, 20 tahun, 30 tahun, lama kelamaan dia pun akan ikut arus. Budaya politik, the end justifies the means, begitu kuat sekali dalam budaya politik. Akhirnya dia menjadi pragmatis. Akhirnya dia menjadi opportunis dan politikus yang menikus. Jadi masalah sebab saya rasa kalau kita dapat buat satu kursus begitu Prof, kita panggil semua ex-politicians, what is politics? And then kita kena balik kepada siapa insan itu. Tadi saya tengok tulisan-tulisan dalam bahasa Arab tu, insaniyatul insan. Memanusiakan manusia. Balik kepada mahwal insan. Siapa itu insan sebenarnya? Apa dia punya hadaf dalam hidup?
Apa tujuan dia dijadikan? Kena balik ke situ. Go to basics. Itu yang pertama. Maknanya ilmu tentang dunia, tentang ghurur dunia, hayatul dunia, mata'ul hayatul dunia, ghurur tentang syaitan, waswas syaitan, macam-macam kerja syaitan. Yang kedua, Prof, jangan masuk politik kalau belum kaya. Cari kekayaan di luar politik. Dulu. Tapi selama ini Islam tak kira kanan, kiri, tengah, depan, masa dalam politiklah dia menjadi kaya. Dia mengumpul kekayaan dalam politik. Tapi berapa orang yang umpamanya macam Tengku Razali, dia kaya dah. Dia sudah kaya dan kekayaannya daripada kekayaan dia sendiri, dia tak bergantung pada orang lain. Dia boleh, orang macam tu boleh masuk politik. Tapi orang macam pensyarah universiti, sorry jangan masuk politik. Duit tak ada. Akhirnya lama-kelamaan terpaksa terima donation, political funding dan money politics begitu kuat sekali. Sampai sekarang tidak ada mana parti politik yang bersedia mengatakan kita buat suatu undang-undang menyekat the use of money politics. Dan money politics itulah dia akan jadi pedang yang akan yang dua mata, satu untuk pukul musuh, satu lagi dia pukul diri dia sendiri. Jadi saya ingat perlu ada suatu proses pendidikan politik for potential politicians. Dan kita boleh charge money, kita nak bagi free pun. Saya nak buat di Universiti UIA, saya nak bagi free. Pada pemuda-pemuda yang beria-ia nak masuk politik. Saya nak bersedia, insya-Allah saya nak buat di UIA. Dalam MDN ni, Prof, inilah kita dah mula ni suatu percambahan pemikiran termasuk yang ni. Nanti Dr. Kamil, pasal saya tengok Tan Sri Zaman senyum 3 kali dia senyum, dia nak bagi respon kepada Prof Kamal punya. Dia polis, dia tak boleh cakap macam saya. Tapi dia tak boleh cakap macam saya. Dia ada logo, dia setia pada raja, dia tak boleh cakap macam saya. Tapi dia orang sangat berani. Dia bersetuju dengan saya. Malah dia lebih setuju dengan saya. Saya Tan Sri, respon pada yang okey. Jadi Kanda Zaman Khan. Ya. Profesor Kamal memeranjatkan saya ini. Saya ingat dia ni penakut. Tetapi hari ini dia lantak. Memang saya setuju. Saya masih ingat dalam tahun masa tu Zakimi, budak-budak yang susuk tangan dia diipu masa itu patah tangan tu. Dia berkhusus dia di US buat degree sana. Saya pergi melawat dia dalam perjalanan saya daripada Europe nak balik ke Malaysia, aku terkajak laluan di sana. Saya jumpa beberapa orang anak Melayu. Mereka kata orang Kelantan. Di Amerika pun buat Kelantan berkumpul buat Kelantan juga. Cakap Kelantan juga. Jadi saya tanya, kamu nak jadi apa balik? Dia kata, saya kata dia politik. Itu jalan cepat kata main duit aja. Jadi saya pun baliklah siasat. Memang budak ni abang dia pun ahli politik. Dia suka politik sekarang. Jadi saya pun nak lantang macam Profesor Kamal juga cakap dia. Orang kita masuk politik bukan dengan tujuan really nak membela nasib bangsa dia, negara dia. Semata-mata cuba menahan pekat supaya dapat ikan yang lebih banyak, udang lebih banyak dan sebagainya. Baik, saya nak bagi tahu Dr. Kamil ni, kalau Dr. Kamil nak interrupt, silalah kita berbual. Okey, sila Tan Sri, sila. Begitu rasanya. Dan dia sebut Tengku Razali. Saya bukan sangat rapat, tapi boleh kata rapat lah. Saya tahu dia, saya kenal dia, beradik dia. Dan Tengku Robert, Tengku Aziz sebagainya. Saya kenal semuanya. Dan Tengku Robert ni anak raja.
Tapi dia, sungguh pun dia mula gagal di Kota Baru, dia ambil night classes di Kuala Lumpur. Dia duduk di Baden Powell House tu. Dia Baden Powell House dengan Ibrahim. Dia makan. Dia mari makan tempat saya. Saya masa tu hotel captain. Bukan lapar masa captain, strict juga. Tapi dia mari itu, cuma dia makan ada. Dia lulus. Dia jadi orang baik. Dia tak tinggal kawan dia. Dia hormat kita, dia berkawan dengan kita. Itu raja yang bagus. Turunan dia tu, saya hormat sangat. Tuan Zali sendiri pun, kalau dia pergi, saya masih ingat masa saya di Penang, saya tak kenal lagi dia macam tu, tak rapat lagi. Bukan anak dia. Dia pergi, dia kata, siapa CEO sini? Kata, benda ni, zaman Kang, panggil dia. Daripada hari itu, saya jumpa dia, kalau dia pergi mana, dia jumpa saya, dia ajak saya kawan dengan dia. Bukan nak suruh jadi politik, tak. Cuma nak, dia suka berkawan dengan dia. Sampai satu malam tu, ada jamuan di Pedok, Kelantan Food Festival, bukan lunch. Kelantan Food Festival, saya berbang budu. Saya kata congratulations Kelantan. Saya kata, apa? Budu, dia kata orang makan budu bodoh. Sekarang dia orang Pedok. Jadi, nak masuk politik, masuklah. Tetapi, dengan rendah hati saya kata, janganlah masuk politik untuk menjadi kaya. Pasal apa boleh kita masuk untuk menjadi kaya, kita mesti juga lakukan sesuatu yang tidak betul, yang dicegah oleh agama kita. Mana boleh elaborate. Saya tahu perkara ini. Kalau kita sentuh benda tu, kita bertagih lah, boleh kata. Jadi, kalau nak kaya tak apa, tapi sayang sekali, oleh sebab orang kerajaan ni banyak, boleh katakan 95% orang Melayu. Apabila kena tangkap, kena rasuah apa tu, orang Melayu lah. Melayu lah, orang Melayu kena. Jadi kita kadang-kadang, kawan kita ramai, yang bukan Melayu, India. Apabila kena, dia kata, what happened? What happened? Itu dia. Malu, begitu sekali lah. Begitu sekali image dia terhadap kita ni. Jadi saya fikir tujuan Profesor Kamal membuat satu sort of upbringing for potential politician, it's a brilliant idea. Pasal apa politician ni bukan semata-mata nak menjawatan, tetapi dia juga dia ajaran saya tahu in the West, morality dan sebagainya. Jadi ini saya kata. Jadi kalau nak buatlah cepat-cepat. Pasal apa? Satu lagi perkaranya berkenaan dengan budak-budak Melayu kita ini. Pada pandangan saya, dia tidak nampak sangat dia peka pada keadaan kita, keruntuhan kita ni. Keruntuhan kita. Saya kadang-kadang malu tengok Grab ni, budak-budak pengantar makanan dengan masa perkurung kita benda. Siapa dia? Budak Melayu semua dia kata. Macam hari ni saja driver saya kata, ternampak ada 4-5 orang budak India bawa kereta ni. Tidak ada. Dulu tak ada. Siapa dia Mak Rempit? Budak Melayu kita. Mak Rempit ni macam cerita. Jadi, kita punya morality tu, maaf saya kata, has broken down. Betul. Saya tak ada di Ampang ni. Kedai kuting saya di Bandar Baru Ampang. Jadi kadang-kadang saya pergi pukul 10 tu, di lorong tu, sekolah ada depan tu. Tapi depan ni ada shop house di lorong-lorong tu. Penuh dengan budak-budak lelaki dan Melayu di Sokok. Tak pergi kelas. Saya bagi tahu dulu. Dia kata susah. Memang susah. Memang susah. Berkenaan di sekolah dekat ni, berkenaan bully betul-betul. Siapa terlibat? Anak-anak orang Melayu. Pukul orang apa betul gini. Budak-budak sama-sama. Saya ada cucu selama hidup di biar saya tarik balik lah. Saya keluar. Agak.
Okey Tan Sri. Kita balik kepada persoalan tadi. Jadi kalau begitu, politik ni kita tengoklah kalau Prof Kamal dia boleh mengasuh orang politik supaya masuk kursus dulu baru masuk politik, sama ada kita akan berjaya atau tidak. Tapi kalau kita kata isu kita nak kurangkan sikit kuasa politik, kemudian kita nak baru dapat dengar. Okey. Kalau ya. Saya boleh jawab. Okey, dah boleh dengar. Okey. Kalau saya beri pendapat sikit lah. Saya rasa dulu budak-budak universiti ni bukan 4 tahun. Sampai ingat kan ada apa dia buat bukan rusuhan, dia buat perhimpunan ada demonstrasi dan sebagainya. Saya terlibat. Saya terlibat dengan rusuhan demonstrasi budak-budak marah dengan universiti. Tahun berapa lupa dah, masa tu saya di PJ. Dan lepas itu di UiTM pun kemudian dia rampas ke kampus. Saya pergi ambil alih kampus tu. Saya ambil alih. Jadi budak-budak ini terlibat dengan bukan politik. Kalau mereka tidak puas hati dengan cara-cara pentadbiran yang dijalankan adalah. Oleh sebab kita tidak, oleh sebab undang-undang mencegahkan budak-budak ini daripada buat demonstrasi dan sebagainya. Mungkin Profesor Kamal boleh ingat perkara ini. Jadi sekarang budak-budak universiti, budak-budak marah pun jadi boleh kata ayam tak kuku. Ayam tak kuku, takut. Tak hidup takut. Takut. Budaya takut berlaku. Buang scholarship. Lagi tarik scholarship tu gini. Jadi saya rasa itu perkara yang tidak membangunkan muda-mudi kita. Banyakkan daripada mereka yang terlibat dengan projek dulu punya asalnya dari universiti. Tapi dia mereka freedom to talk lah. Jadi upbringing kita. Dulu sebab upbringing kita tu kutuk. Sekarang macam ayam sejuk. Tak berani nak bercakap dan sebagainya. Ayam sejuk, ayam basah. Dr. Kamil ada soalan ke sebelum ni? Saya nak dengar perbincang ni. Saya nak sambung yang Prof Kamal tadi. Prof cerita orang pergi cium tangan orang politik, tidak cium tangan guru. Tapi saya ingatkan dalam sejarah, dia kata ketika Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i bila dia keluar, orang tak kisah pun kepada governor ke, kepada khalifah ke, orang lebih hormat kepada guru-guru ni. Jadi sekarang ni, macam Datuk Mu kata tadi, kita nak mengurangkan kuasa dan pengaruh politik susah. Sebab itu di luar pada kemampuan kita. Bagaimana kita nak upgrade kewibawaan ahli-ahli akademik, pensyarah-pensyarah, guru-guru supaya kembali semula nilai ilmu itu lebih tinggi pada nilai kuasa. Ada kita boleh buat ke? Saya rasa untuk nak adakan perubahan macam ini, perlu suatu evolusi dalam sistem pendidikan. Itu yang pertama, sistem pendidikan. Dan juga memantapkan budaya demokrasi. Antara rukun-rukun demokrasi, freedom of speech. Dan freedom of speech inilah yang banyak sekali dikontrol oleh kuasa politik. Tapi itu maknanya kita naklah buka, tapi jangan sampai buka seperti Indonesia zaman reformasi itu, dia buka begitu luas, akhirnya jadi porak-porak fauda. Jadi kena ada limit, daripada rigid control kepada kurang sikit control. Tapi control mesti ada. The final say has to come from the police, from the tentera, mesti ada. Tapi kalau di barat, it is complete absolute freedom. Jadi kita tak boleh nak dapatkan freedom yang begitu. Tetapi peranan peranan ulama ulama harus saya lebih suka ulama dalam kita punya majlis
dakwah negara ni sebenarnya Prof Mahmud seorang alim, seorang faqih, seorang mufakkir, seorang muthaqif, dan juga Dr. Muhammad Kamil, dua beradik yang sebenarnya ulama yang hebat. Tapi kalau orang tengok corak tak ada ulama langsung dah kami ni. Itu kerana dia tengok pada kulitnya. Jadi kita tak tengok pada kulit. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi maknanya arti ulama itu pun nak kena kembali kepada maksud Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi syarat keulamaan itu bukan sangat title dia tu daripada sana daripada sini BA PhD, bukan, tetapi khasyatullah dia tu. Jadi kalau ada khasyatullah, ilmu dia insya-Allah okey. Tak kira ilmu dunia ataupun ilmu agama. Jadi sebab itu saya rasa maknanya semakin ramai ulama yang tidak bermain politik. Saya rasa itu yang lebih baik. Ya, kita perlu ulama yang daripada dulu lagi, mula-mula tu waktu almarhum Ustaz Nikmah Yudin Musa pegang Persatuan Ulama, dia tak main politik. Betul. Walaupun ialah masa itu terpaksa cenderung sikit kepada UMNO, tetapi dia bukanlah kata pemain UMNO, bukan player, bukan political player. Dan Persatuan Ulama itu bukan menjadi alat parti politik. Dia duduk di atas, dia ulama duduk di atas dan ahli politik duduk di bawah ilmu. Bukan duduk di bawah ulama, duduk di bawah ilmu. Ilmu yang muktabar, ilmu yang dihormati, ilmu yang ada kaitan dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ilmu yang bebas lepas daripada kontrol iman dan akidah. Jadi saya itu dari pihak ulamanya. Cendekiawannya kena macam tu juga. Kan satu waktu kita ada majlis profesor negara. Tapi orang tolak kemudian kerana kononnya dirasakan bahawa majlis itu menjadi alat parti politik. Jadi kita perlu, artinya sebab itu saya suka kita perkuatkan jalur ketiga ini. Ini kumpulan yang tidak berparti politik. Kecenderungan parti boleh ada tetapi tidak menjadi penyokong ataupun menjadi pemain. Lebih baik kalau tidak ada kaitan dengan parti politik. Lebih baik begitu. Dan kita perlu perluaskan ini. Perluaskan skop bagi orang masuk ke sini supaya dia dapat memberikan pandangan berdasar pada ilmu, bukan berdasar kepentingan. Ni Prof. Saya celah sikit kan. Tan Sri Zaman bersama kami awal-awal lagi. Setahun kita bimbing orang ni dalam kita punya WhatsApp group tu kan. Allah, politik saja yang dia minat. Bawa lah benda lain tak minat. Dia kira nak bincang politik saja. Tapi sekarang ni baru tahan sikit lah saya nak tengok dia. Alhamdulillah. Itulah Tan Sri Zaman ni ingatlah. Saya kan terus saya nak celah. Betul. Itulah. Jadi benda ni akan makan waktu sebab budaya politik tu nak kena ubah. Ada transformasi budaya. Budaya politik itu sendiri maknanya politik bukan berpegang kepada siapa berkuasa tetapi berpandu kepada ilmu yang membawa kepada kebenaran. Jadi tapi kalau pegang pada politik, bukan, dia tak pergi pada kebenaran, dia pergi kepada kepentingan parti atau kepentingan aku. Betul. Dia tak pergi pada kebenaran. Kebenaran akan menjadi mangsa parti politik. Macam-macam label dia boleh bagilah. Macam-macam label untuk nak justify apa yang dia buat. Jadi sebab itu kita perluaskan ruang yang majlis dakwah negara buat, perluaskan dan kita mesti beritahu orang-orang yang ada kuatnya ikatan politik supaya dia kalau dia nak berbicara politik tempat lain lah. Di sini bukan di sini kita nak merubah budaya transformasi, nak lakukan transformasi budaya politik kepada yang meletakkan kepentingan umat di atas parti. Tak kira parti apa.
Kanan, kiri, tengah, atas, bawah. Kepentingan ummah Islamiyah ini bukan Melayu sahaja. Ummah Islamiyah termasuk Cina Islam, India Islam, Bengali Islam, Dayak Islam, Iban Islam di bawah suatu umat. Kalau kita bersatu, Masya Allah, banyak yang kita boleh buat. Dan banyak yang musuh-musuh tidak akan buat. Musuh-musuh buat, musuh-musuh Allah, aduwullah buat kerana dia tengok kita berpecah. Ya, betul. Dan dia nak supaya kita terus berpecah. Mula start dengan 2, kemudian jadi 3, kemudian jadi 4, sekarang 5, dan nak jadi 6 pula dah. Jadi kita rasa seronok, kita ada suatu parti baru. Tengok ini baguslah. Cerai kita, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi orang nak kita bercerai. Kita nak bersatu, tapi bersatu bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar ras, bukan atas dasar, kalau ras, Datuk Zaman Khan dia pun disqualified. Dia lebih Pakistan mari. Afghanistan mari. Ulas sikit Tan Sri Zaman. Ulas sikit. Yang Prof Zaman dok kata ni dari segi perbalahan kita ni. Macam mana? Kalau kita letak Islam di atas, tak ada masalah. Bila letak Islam, bukan kita tengok fulan wa fulan punya cakap, bukan Tok Guru tu kata, Tok Guru ni kata. No. Apa Allah kata, apa Rasul kata. Dalam situ. Bila Allah Rasul kata, kita sami'na wa ata'na. Bukan Tok Guru ni kata, Tok Guru ni kata, Tok Guru macam-macam. Tapi yang saya Tan Sri. Perkara yang Prof Kamal timbulkan ni memang berlaku. Kalau kita tengok dalam WhatsApp, ada satu apa nama tadi, dalam tu tak lain tak bukan, satu menyalah orang lain dari agama begini sajalah. Dan malahan dalam MDN Group pun ada satu section tu politik je. Tak ada lain. Tapi saya jenguk tengok tu lah. Ada ni berlaku tadi. Tapi saya katalah begini, kita tak boleh banding dengan Indonesia, kita boleh banding dengan Thailand, dan juga kita boleh banding dengan Cambodia, Vietnam, Filipina, Burma, Filipina. Pasal apa? Dia rakyat asing tak sebegitu ramai bagaimana kita di sini. Itu poin besar lah. Ini sahaja. Dia tak begitu ramai. Jadi yang tak begitu ramai, dan macam di Indonesia, ingat satu masa tu ada masa di pemberontak ke mana tu, banyak ami-ami dia kena bunuh dan sebagainya. Masa-masa asing di rural area, dia halau come to urban area. Gitu di Filipina, di Thailand. Di Thailand pun begitu juga. Jadi oleh sebab minoriti keadaannya lain, kita lain. Kita di masa nak merdeka tu pun Cina dah ramai sini. Dan dia diletakkan di kawasan-kawasan yang ada kemajuan. Walaupun daripada timah, daripada Potong Getah dan juga alat-alat perniagaan. Tapi di Kelantan, di Pahang, Terengganu, dia orang kurang nak. Sebab tidak ada banyak hasil. Yang ini satu polisi British lah. Dia bawa dia orang mari tu untuk dia punya interest di lombok biji, kelapa sawit dan getah. Dan sebab itu jalan kereta api daripada Singapura terus pergi ke Thailand melalui Pantai Barat. Di Kelantan, daripada saya pergi ke Kemat, masuk ke dalam hutan, pergi ke Kelantan, semua ada kelapa sawit di Gua Musa apa semua. Jadi malahan kalau Profesor lihat di Kelantan dan Terengganu dan Pahang tidak ada Form 6 sampai tahun 67. Tidak ada. Walhal banyak budak-budak Kelantan ni yang masuk Malay College, yang pergi ke institusi lain, yang pergi ke Community College, yang pergi ke Kelantan, Terengganu, Pahang. Tidak ada. Begitu sekali kita ditindas. Dan kita dikendaki untuk Form 6 nak masuk entrance exam ya. Entrance exam tu kita di Kelantan Sarawak tak ada.
Tapi dia ambil juga pressure itu, alhamdulillah kita dapat lulus ke perjalanan. Begitu sekali ditekankan. Bangsa lain tak kita ingat. Bangsa lain tak ingat. Banyak orang Cina di Kelantan sekarang. Luar mari duduk di Kuala Lumpur ni semua. Ya, tapi ada pula yang pergi ke sana. Jadi saya rasa orang politik kita mestilah satu individual yang bukan pandang kepada harta dan sebagainya, sepatut pandang kepada bagaimana dia boleh menjayakan kemerdekaan kita supaya Melayu, Cina, India boleh hidup bersama tanpa kaca benau. Jadi pokoknya beginilah. Kepada saya, kalau saya kata saya tidak nak harta dan sebagainya, saya mohon. Tetapi buatlah nak buat, tetapi jangan sehinggakan menggadaikan maruah dan Melayu. Bangsa kita. Ya. Okay. Boleh dikata begitu. Tengoklah yang ditangkap. 2-3 hari ni yang baru ada di Penang, pasal Terowong tu. Pasal dia ada kuasa sana. Ya. Tangkap je Melayu, tangkap Melayu. Jadi mana nak letak muka kita? Ya, betul. Saya sungguh pun anak campur berasa malu. Dia tak boleh nak sebut dah Tan Sri anak campur tu. Nanti kita semua ni anak campur. Malahan Profesor Kamal tak hilang dia. Mana pergi? Oh. Dia kami budak-budak Kelantan ni, budak-budak SIC Kelantan, ingat tak ramai ada 10 orang lagi dah. Tiap-tiap 2 bulan sekali kita buat makan hari ex-SIC. Di situ Cina ada, India 2 orang ya. Seorang tinggal seorang. Lepas tu Melayu dengan Cina ada 3 or 4 kan. Duduk. Kita makan sebenarnya. Gila-gila lah bayar tu. Tapi kemesraan tu ada. Kemesraan ada. Kita tidak macam di sinilah. Keluar sekolah tak habis kan. Tak kawan gitu. Jadi di universiti pula saya rasa kita kena ada kebebasan sikit kepada penduduk supaya dia boleh menggunakan dia punya inisiatif dan sebagainya. Jadi kalau kita duduk kongkong, mereka ni keluar tidak ada semangat dan apa-apa. Dan sezaman. Oh ya. Saya nak tambah sikit lah. Benda semasa lah. Sebagai orang yang lama berkuasa dalam pihak keselamatan, pihak penjara, ada ke satu rawatan, saya tengok yang akhir-akhir ni, satu sekarang ni yang menakutkan kita, bila terdengar cerita penjualan pasport yang berleluasa dan dikatakan ramai orang parti dengan mendapat kad pengenalan menjadi rakyat yang sah. Dan semalam pula saya mendengar satu berita bagaimana orang-orang tempatan memberikan pajak mutu-mutu mereka kepada orang Vietnam dan mereka memajak dengan sebiji motor harga 200,000. Kalau dia ada 5 buah motor, maknanya dia dapat 1 juta. Jadi orang-orang Vietnam tu mencari ikan di kawasan kita dan diberi pajak oleh orang-orang tempatan. Macam mana kita nak mengatasi benda-benda ini sebab benda ini menakutkan. Hasil negara diangkat keluar dan roboh ataupun terbuka kita punya secara haram mendapat kerakyatan. Itu yang kita dengar melalui media massa lah. Kita tahu benda itu betul ke tidak. Wallahualam. Saya beginilah, saya dah bersara 20 tahun lebih dah. Masa saya dulu pun berlaku perkara ni. Berlaku tetapi tidaklah semacam yang apa berlaku macam sekarang ni. Macam mana beribu orang daripada luar, khususnya daripada China, masuk ke semenanjung kita ni, ke Malaysia lah, dengan pasport, tapi tidak ada keluar. Jadi macam mana yang apa tindakan kita ambil? Ada sekali-sekala polis buat dengan immigration dapatlah, tapi yang tak dapat itu ramai katanya. Ramai katanya. Dan yang memalukan kita, malukan kita kepada bangsa lain, Melayu yang membuat perkara ini.
Melayu yang buat di Penang, siapa dia buat? Kuala Lumpur pun ada juga dulu. Tengok yang ada di Johor. Siapa yang jadi taiko-taiko untuk pendatang Arab masuk negara kita. Itu daripada Indonesia lah kebanyakannya. Tapi yang bahayanya daripada sana. Melalui Bangkok, melalui Bangkok terlalu itulah. Dia masuk ke Penang, hilang tu kan. Jadi perkara ni saya rasa orang Melayu mesti sedar lah. Sedar. Yang dia tangkap tu patut diberi hukuman setimpal. Bukan nak buat nyaya. Tapi kita nak jaga bangsa kita, nak jaga tanah kita. Saya ujung aja lah. Masa saya dulu, maaflah, tidak ada kes macam ni datang ke saya. Masa tu mostly immigration. Dan masa saya dulu pun pendatang ni bukan tebal seperti sekarang. Cina bukan betul ramai mari sangat. Tak mari? Tak ramai dulu. Pasal apa? Dia dalam 10 tahun kebelakangan ni yang orang Cina bebas mari keluar pergi all over the world. Dulu pada itu tak ada. Tak ada. Okey, kita balik kepada satu pokok perbincangan kita tadi. Kita untuk mengatasi kelemahan kita dari segi ini, maka kita kata kita proses meningkatkan nilai sosial dalam masyarakat kita. Tapi malangnya masyarakat kita ni masih merupakan masyarakat subsidi yang menganggap bahawa kemerdekaan itu suatu tiket untuk kita mendapat sesuatu dengan senang dan sebagainya. Adakah idea untuk kita nak menukar nilai dalam masyarakat kita? Kita bukan nak menjatuhkan orang politik, tetapi kita nak meningkatkan yang nilai lain. Sebab kalau masyarakat bawahan melihat orang selain pada orang politik boleh memberi jaminan hidup pada mereka itu, mereka akan ikut. Jadi ada idea ke untuk nak? Macam inilah. Ya. Boleh sebab subsidi ni pun satu racun untuk melemahkan orang Melayu. Macam tujuan nak melemahkan Melayu lah. Sikit-sikit subsidi. Saya masih ingat abang ipar saya dengan isteri dia semuanya politician. Tapi bukan dia kaya, makin sikit-sikit. Rumah dia tu daripada pukul 10 pagi sampai tengah malam tu ada selalu okey. Malahan dia kena ada sediakan alat-alat pengumian tu, kain kapan semua tu. Pagi-pagi atau petang-petang ada orang minta dapat. Di kawasan tu lah. Pecah tayar pun basikal pun minta duit daripada wakil rakyat. Pasal apa? Perkara ni amalan dulu lama. Sekarang pun berlaku. Jadi kata susah. Mungkin Datuk tak keluar ke padang tengoklah. Saya keluar. Saya keluar saya pergi ke KLCC hari Sabtu yang lepas dengan anak saya. Pasal kali yang pertama saya merayakan hari birthday saya lah. Pada dulu saya tak pernah. Saya pergi tengok. Boleh dikatakan 90% lebih itu orang Melayu. Dan kalau ada selain Cina dengan itu ni, yang daripada Hong Kong, daripada China, main boleh pula, ada banyak duit. Kalau pergi ke kedai Habib, Cina tak masuk, pergi orang Melayu tak beli. Jadi di mana kata tak ada duit? Di mana tak ada duit, mana kata tak ada duit? Ya. Jadi kita saya rasa lah, ada satu MP bagi tahu saya, di kawasan dia kalau nak kahwin, ada yang kahwin, dia pergi jumpa lah. So, dia tak bagi duit, dia bagi beras lah untuk beras untuk kenduri kendara tu. Sampai begitu. Subsidi agak. Tali beruk buat naik nyo pun. Satu masa tu subsidi dia Terengganu. Masa Datuk Wan Mukhtar dulu. Subsidi gigi di Perak. Gigi tu tak apa, beragam juga. Ni Allah. Orang tu kematian. Saya ada situ rumah tu, dia orang dah minta. Dia beli pagar. Dan rumah dia tu mesti ada
Kalau mari kena angkat, kita tangkap, nggak terdeku pula. Ya. Itu duit juga. Jadi wakil rakyat terdesak juga kedudukan dia. Ya. Ya, terdesak juga dia. Tapi betul lah saya rasa kita Kak Jam sudah lah bahawa nak bagi sudi itu boleh bagilah kepada yang betul-betul miskin, yang berhutang. Saya sendiri, ini bukan apa-apa. Di rumah saya ni, sebelah sana tu ada tanah kosong. Tu Tan Sri Ibrahim Promet yang tanah tu, yang meninggal. Itu ada satu banglo. Orang tua ni dulu, suami dia orang Sabah, orang Sarawak. Tapi dia dah mati. Saya tak tahu, 5 tahun. Dia seorang duduk rumah dia tu. Orang perempuan ni, tua. Tua seorang lagi. Ini bukan kata apa ni. Pagi ada orang sana, orang Melayu sana. Anak bekas polis juga. Hantar breakfast. Saya lunch dengan dinner hantar dia. Oh. Rumput dia saya dah potong. Pasal apa Melayu, malu dia orang Melayu. Pasal Cina ramai ni. Ya. Lepas tu dia sakit, kita juga tolong hantar lah. Kita tolong hantar. Dia dah sini, dekat. Saya tak tahu. Satu hari saya nampak dia berjalan, tengok jalan tu. Tak ada kasut, ada apa. Saya pun suruh. Orang kerja saya bertanya dia. Dia mana report betul. Rumah tu busuk macam mana lagi pasal tu. Dia tak ada orang nak tolong. Anak ada, tak mari. Mungkin mesti ada hal lah. Yalah. Jadi saya rasa kita kena bangkit. Saat macam mana nak bangkit ni, saya pun saya rasa kita ada patut balik use scam macam dulu punya tu. Tapi tukar caranya, beri galakan supaya mereka ni insaf. Ya. Kita tanya Prof Kamal macam mana nak bangkit, Prof? Allahu Akbar. Tan Sri dah bagi macam-macam dah dia punya fakta. Ha? Saya ni bukan revolusioner kan, bukan manusia revolusi. Saya insan evolusi. Saya percaya dengan proses bitadrij. Bukan dengan secara gradual, bukan secara radikal. Kalau di Indonesia boleh kita buat cara radikal. Tapi kalau di Malaysia ni kena gradual supaya masyarakat, sebab masyarakat kita ni masyarakat yang sangat konservatif, berpegang pada adat dan sebagainya. Jadi kena ubah tu tak boleh nak sekaligus ubah. Benda ni benda besar. Tapi tapak sudah didirikan, artinya kita mesti lepas diri kita daripada political culture, parti politik, partisan politik, kena lepas yang itu. Baru kita boleh perbaiki. Kalau tidak, kita pun jadi sebahagian daripada masalah. You are not a solution, you are part of the problem. Sekarang kita mencari solution. Boleh cari solution kalau kita berada di luar bangunan yang rusak itu. Tapi kalau kita berada di dalam bangunan yang rusak, kita nak baiki, benda itu akan runtuh di atas kita sendiri. Jadi saya balik kepada pendidikan lah. Maknanya pendidikan itu kunci. Dan maknanya transformasi dalam pendidikan. Apalagi dengan COVID-19 pandemik ini, bagi saya peluang untuk reset. Banyak benda kena reset. Pendidikan kena reset lepas daripada kepentingan parti. Macam mana tiap-tiap kali ada perubahan menteri, ada dasar baru. Jadi sedangkan pendidikan itu sangat-sangat penting, tak boleh main. Pendidikan bukan political football. Ada yang sawabit, ada benda-benda yang established tak boleh sentuh, dan ada benda-benda yang boleh berubah. Jadi yang boleh berubah kita ubahlah, tapi yang tak boleh sentuh asasnya duduk dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tapi berapa orang ahli politik, cuba tanya, walaupun dalam Kementerian Pendidikan, yang betul-betul dah tengok falsafah pendidikan kebangsaan. Yang antara lain kita dulu memberi sumbangan dalam tahun 86-87. Orang ABIM, UKM bagi pandangan. Akhirnya jadi suatu falsafah. Akhirnya tinggal begitu. Tidak dilaksanakan falsafah itu. Macam juga rukun negara. Saya pun nak cakap kalau ada waktulah, maknanya rukun negara itu, bila rukun negara lahir? Setelah krisis.
Ya. Serta rumah hampir terbakar. 69. Ya. Jadi lepas itu baru buat rukun negara termasuk KKIM pun beri sumbangan. Jadi ada benda yang tetap dalam pendidikan rukun negara itu yang boleh kita jadikan asas untuk suatu transformasi. Transformasi yang gradual, yang secara evolusi tetapi terancang dan sistematik. Dan tak boleh nak orang politik dia punya frame of time period dia 5 years. Kita kena pergi 25 tahun dan saya sudah mulakan di UIA nak pergi sampai 2077. Secara spesifik November 28 2077. 2076. Kenapa? Maknanya kita ada 57 tahun lagi untuk perancangan, systematic planning. Tiap-tiap kita bagi pada 6 fasa. Dekade pertama, dekade kedua, dekade pertama 2020, 2030. Seterusnya sampai 2080. Kita tak ada dah, orang lain lah kena ini. Jadi itu ialah 2076 November 28 kebangkitan kehadiran abad ke-16 Hijrah. Jadi kita mesti merancang untuk itu. Sebab saya ni long term, bukan short term. Biar kita tak ada tak apa, tapi kita letakkan asas yang kukuh. Tanpa kepentingan diri sedikit pun. Lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah semata-mata. Kita letak dan kerjasama. Dah ada sekarang 13 kluster. Untuk semua kluster-kluster ini akan memberikan sumbangan. InsyaAllah kita letakkan asas untuk supaya nanti anak cucu kita tahun 2076, 2077 akan melihat suatu senario umat dan bangsa yang jauh lebih baik pada sekarang. Untuk itu saya nak melahirkan suatu generasi pemimpin yang baru. Generasi pemimpin yang baru yang berpegang yang penuh integriti, yang tidak boleh dibeli oleh wang politik. Yang akan membantu, yang bekerjasama dengan semua pihak. Mudah-mudahan ini akan boleh membawa kepada perubahan lah, insya-Allah. Soalan lah saya boleh? Ada soalan lagi? Kita nak tutup. Bagi. Ya. Untuk Prof dan untuk Tan Sri Zaman, dua-dua lah. Sambil-sambil gulung lah. Dua-dua ni saya anggap bahasa Pak lah dia kata towering personnel. Jadi kalau boleh beri sedikit panduan kepada orang muda ni, bagaimana katakanlah Prof Kamal ni pada hemat ramai orang, seorang yang seimbang. Badannya tak kurus sangat dan tak gemuk sangat. Senyumnya sentiasa ada, jiwanya bagus, agamanya kuat, intelektualnya tinggi, seorang yang dikehendaki oleh Islam sebagai seorang yang balance. Bagaimana nak mencapai ini untuk orang ramai tahulah rahsia-rahsia yang boleh sedikit kita korek supaya generasi muda dapat manfaat dan iktibar daripada kehidupan Prof Kamal dan juga kehidupan Tan Sri Zaman Khan. Nanti saya minta Tan Sri dulu. Dalam 1-2 minit Tan Sri, 2-3 minit seorang lah. Kita nak tutup. Terima kasih. Ya. Beginilah, saya rasa yang pentingnya perkataan kesedaran. Kita mesti melakukan sesuatu yang boleh menyedarkan orang kita supaya masa depan bukan bergantung kepada mereka-mereka yang tidak ada cinta atau tak setia kepada negara dan agama. Saya sendiri bukan anak orang kaya. Malahan dalam hostel tu saya basuh pakaian sendiri waktu ada. Sampai ke form 6 pun masa tu saya tidak ada scholarship. Tidak ada scholarship. Saya 3 bulan saya susah. Pasal masa cuti sekolah tu nak menunggu baik. Saya potong hutang di sana.
Di kampung tadi di Golok tu. Kota Getah adalah kerja lain lagi dan sebagainya. Dengan duit itu saya main ke Form 6. Akhirnya saya dapat scholarship. Jadi susah. Oleh sebab kita menghadapi kesusahan dan sebagainya, kita apabila kita tengok pula macam mereka yang berjaya tu balik ke kampung ke, balik ke sekolah bagi ucapan, mungkin Profesor Kamal peringat masa tu ada budak-budak daripada Menteri College, ada pula yang masuk kadet tentera college tu. Saya masih ingat Jeneral Daud, dia dengan 2 orang masuk balik, dia bagi ucapan kepada kita. Dan masa camping scout pun ada Dr. Nur Hussein, dia ni dentist tapi jadi businessman, ada bagi semangat kepada kita belajar. Dan sikit-sikit banyak about leadership dan sebagainya, scouting dan sebagainya. Jadi saya rasa upbringing kita mustahak. Upbringing kita. Boleh sebab murid kita, anak-anak kita ke sekolah, boleh kata berapa jam? 6 jam ke di sekolah. Di sekolah lah yang patutnya memberi bimbingan kepada anak-anak ini. Dan seterusnya apabila mereka meningkat ke universiti dan sebagainya. Tetapi kita kena semangat tu, dapat nilai tu daripada kecil lagi. Jangan dia dah besar baru dah bengkok baru nak betul dengan hukum. Susah juga. Itu tak. Saya rasa bagi dari kepentingan kita lah. Saya berharap bangsa kita boleh tukar sedikit pemikiran dan persepsi. Ingat, jangan gadai. Mana lagi kita nak pergi. Okey, terima kasih Tan Sri. Tan Sri Kamal. Terima kasih Prof. Dan kekanda saya Tan Sri Zaman Khan. Saya nak dedahkan satu rahsia lah. Ini baik saya dedahkan sekarang ya. Okey. Saya banyak turutang budi kepada Tan Sri Zaman Khan. Banyak turutang budi. Bukan saja waktu saya di sekolah SIC, tapi di VI, kita satu hostel, dia satu sekolah VI. Tapi waktu dia bekerja di Perak, dia bekerja di Perak dan dia terkenal sebagai crime buster masa itu. Ya, pembanteras jenayah. Cina-Cina gangster takut dengan dia. Saya nak cerita ni, saya menumpang duduk di rumah Tan Sri Zaman Khan selama 3 bulan. Jadi saya jadi terima subsidi Tan Sri Zaman Khan. 3 bulan dengan Rahim Zain. Tan Sri ingat Rahim Zain? Okey, jadi satu hari Ahad kan, Tan Sri Zaman Khan dia pergi ke pasar Ipoh tu, beli sayur, beli apa kan. Saya ikut belakang aja. Kan? Dia tengok ada Cina dalam pasar tu berjudi. Dia letakkan dia punya bakul, dia terus pegang Cina tu dengan apa kamu buat, dia tempelin apa dalam pasar. Sebut raya tu tempelin. Lepas tu Cina tu kata, I will report. Okay, go and report me to the police. Sebab dia pakai Freeman kan, dia pakai Freeman. Ya, Freeman. Dia tak tahu dia ketua polis. Jadi terkenal, tersohor Tan Sri Zaman Khan sebagai crime buster. Alhamdulillah, Allah akan memberi pahala yang banyak kepada dia. Dan anak dia itu pun begitu, waktu saya duduk tu sangat-sangat dekat dengan dia lah. Okey, itu rahsia supaya orang tahu siapa Tan Sri Zaman Khan. Okey, saya nak ringkas saja kerana waktu. Kalau tidak saya boleh bercakap, tapi kerana waktu suntuk. Saya nak, beginilah, saya pun sebab dah lama tengok keadaan umat, kecewa dengan keruntuhan akhlak pemimpin-pemimpin kita yang membawa kepada rasuah Melayu sehingga ribuan Cina daripada benua boleh masuk free, tak keluar langsung. Ribuan daripada India masuk tak keluar. Ribuan daripada Filipina masuk tak keluar. Ini sebahagian daripada long-term strategy supaya the dragon, akhirnya the big dragon akan menjadi dragon juga di sini. Supaya the Indian elephant di India akan menjadi gajah yang besar di Malaysia, dan kita akan menjadi pelanduk yang mencari tempat untuk berlindung.
Okay. Jadi oleh kerana itu saya ingin balik kepada rahsia kekuatan seseorang itu. Rahsia itu duduk pada hati dia. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan kan ini apa itu? Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Jadi maknanya hati itu rahsia kejayaan atau keruntuhan. Kalau dia cenderung kepada nafsu, hawa dan syaitan, runtuhlah dia. Dan banyak pemimpin politik runtuh walaupun dia bermula kuat, tengah jalan dia jadi praktikal, akhir jalan dia jadi pragmatis, akhirnya dia jadi opportunis. The end justifies the means. Jadi tak kuat. Hati itu tidak, iman tidak kuat. Jadi pendidikan mestilah menekankan keimanan untuk menjadi al-amin, lepas tu dan kompetensi untuk menjadi al-qawi. Al-qawiyul amin, kombinasi inilah yang diperlukan untuk menjadi memimpin negara kita. Dan insya-Allah kita dalam masa 5-10 tahun kita boleh letakkan asas-asasnya. Jadi itulah, jadi saya rasa kalau kita dapat buat suatu program di mana kita melahirkan generasi pemimpin baru yang bakal memimpin daripada pelbagai disiplin, termasuk yang anak-anak daripada ma'had tahfiz, tapi bukan ma'had tahfiz turas atau dini. Saya lebih suka ma'had tahfiz sains, ma'had tahfiz teknologi, tahfiz skill competency, bukan pure hafal Quran. Hafal Quran bagus, tetapi yang lebih penting ialah faham makna itu. Sebab kita nak melaksanakan Quran, bukan nak melagukan Quran. Jadi kalau pure hufaz dalam pengertian benda lain tak ada, saya kira okeylah, dapat pahala lah. Yang huruf 10 kan. Tapi tak boleh merubah masyarakat. Kita nak hufaz sains, hufaz teknologi dan sebagainya. Dan Tan Sri almarhum Ustaz Nim Mahyudin dah tanamkan di Kolej Islam ini. Jadi inilah saya kira, sebab itu saya kata transformasi pendidikan itu yang ada ini. Tapi itu kita perlu kepada kerajaan yang kuat, yang stabil, yang tahan lama. Tapi kalau kerajaan yang hanya 2 bulan memerintah, lepas tu jatuh, naik pula 3 bulan naik. Jadi tidak ada kestabilan politik, tak boleh merancang, boleh merancang jauh. Hanya merancang untuk 2-3 bulan saja. Jadi kita harapkan insya-Allah dengan usaha daripada MDN ini dan usaha yang ikhlas daripada para orang yang bukan lagi dalam politik, mudah-mudahan kita dapat meletakkan asas-asas untuk transformasi yang komprehensif, yang juga yang terpadu, antara apa yang Syekh Taha Jabir selalu sebut al-jam'u bainal qira'atain. Kita gabungkan antara dua jenis ilmu, dua jenis kitab. Kitab Al-Quran sebagai panduan iman dan kitab alam sebagai panduan ilmu untuk kita merubah alam ini kepada yang lebih baik, insya-Allah. Okey. Terima kasih Prof. Tan Sri. Sebenarnya forum kita ni belum berakhir. Hari Selasa depan ini kita masih ada satu sesi yang lain. Kita ada sesi pleno yang kita gabungkan semua, kita Tan Sri 2 dan yang Tan Sri minggu lepas 2. Jadi kita gabung sekali. Kita ambil panjang sikit, boleh 2 jam dan sebagainya. InsyaAllah kita akan detailkan dan saya mengharapkan kita dapat satu kesimpulan yang akan dapat diperjuangkan bersama oleh MDN dan sebagainya. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan berbanyak. Doktor kami ada sebut nak tutup ni? Ada? Cukup. Okey. Puas hati. Apalah. Saya mengambil peluang untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tan Sri Zaman, Tan Sri Kamal, Profesor Kamal, dan insya-Allah sebelum kita jumpa lagi, kita harapkan kita akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Akhirnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.